Tapi kalau buat maksiat, satu stadium. Nampak meriah, tapi dalam hati tak seronok. Sama warna pink pula, oh lagi tak seronok. Tak pernah faham, tak faham sudah. Yang dia orang pergi itu mengaji, yang dia orang pergi itu belajar, alhamdulillah. Dia orang bukan pergi tengok pink, lantak je lantak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita nak sentuh sebelum nak masuk Ramadan ni, kita bersihkanlah hati kita. Belajarlah supaya hati kita ni jadi bersih. Bagaimana nak bersihkan hati? Nak bagi tenang hati, nak bagi seronok hati, baru saat-saat tadi kita sembahyang maghrib. Lapang tuan-tuan. Boleh sembahyang tadi ni, sekarang ni tuan-tuan rasa lapang sangat dah. Pasal apa? Pasal baru selesai beribadat kepada Allah, baru selesai bersembahyang. Lapang hati. Berbeza dengan orang yang buat maksiat. Tak lapang hati dia. Tak tenang hati dia. Kita ni kalau sembahyang maghrib satu saf rasa seronok dah. Tapi kalau buat maksiat satu stadium, nampak meriah tapi dalam hati tak seronok. Sama warna pink pula, oh lagi tak seronok. Tak pernah faham, tak faham sudah. Sebab itu diajar kepada kita supaya sentiasa hidup dalam ibadah. Bila kita sentiasa hidup dalam ibadah, hati rasa tenang. Sebab sekarang penyakit yang paling banyak yang melanda kita ialah ketidaktenangan, kemurungan, anxiety. Dia ada pistol, dia tembak orang. Dia tembak ahli keluarga dia sendiri. Upah hari dah jiran berkata dia ni kemurungan. Hari ini dia balas. Dia buat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ketidaktenangan berlaku. Bila tidak tenang berlaku, dia jadi serabut pemikiran, dia jadi tak seronok. Maka bagaimana nak jadi seronok? Nak bagi seronok ialah buat ibadat. Banyakkan zikir, banyakkan solat, banyakkan baca Quran, banyakkan berpuasa, banyakkan ingat Allah, banyak duduk dalam rumah Allah. Tenang. Dan di mana, bila yang banyak sekali benda itu kita perbuat, sudah pastinya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang paling banyak sembahyang, bulan Ramadan. Bulan yang paling banyak puasa, Ramadan. Bulan yang paling rajin kita baca Quran, Ramadan. Bulan yang paling banyak bersedekah, baik sedekah wajib ataupun sedekah sunat, Ramadan. Bulan yang paling banyak kita ni bangun malam, sama ada nak bersahur ke, nak qiyam ke, Ramadan. Masya Allah, ketenangan itu akan datang. Tapi kenapa bila kita nak masuk Ramadan, tak apa nak tenang lagi ni? Duk menung, mana pot? Dia tanya pot, mana pot? Ya. Ni kalau aku tak puasa ni, Ustaz Kazim main tangkap tak puasa ni, nak ben jenazah mampu aku. Dia jadi tak tenang tuan ni. Jadi tak seronok dengan puasa. Rasanya baru ya Ramadan. Dah datang balik Ramadan. Dia orang ni silap kalender ke apa? Dia boleh kata silap kalender tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita bersihkan hati kita sebelum berapa hari lagi dah. 14-15 hari lagi dah kita nak masuk kepada Ramadan yang dinanti-nantikan. Ramadan yang tak sabar sepatutnya untuk kita sambut. Tuan-tuan yang saya hormati, bagaimana nak membersihkan hati? Tadi saya sebut, banyakkan ibadah, banyakkan zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu bukankah boleh melembutkan hati kamu, boleh melunakkan hati kita. Tetapi ada dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana nak bagi hati kita lapang, nak bagi hati kita seronok. Macam mana tuan-tuan sekarang duduk dalam masjid surau yang serba indah ni. Lapang, seronok. Tambah pula dapat tiang. Allah, Masya Allah. Sampai pukul 10 pun tak apa. Masjid pula aircon bersih pula. Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Nombor satu kata Nabi, wala tanajasu. Daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Kata Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, nama dia Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Orang panggil dia, Rasulullah gelar dia Abi Hurairah. Nama penuh dia Abdurrahman bin Sakhrun. Kata dia, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kata Nabi, la tahasadu, jangan dengki.
Jangan kamu dengki-mendengki, iri hati, hasad sesama kamu. Yang kedua, wala tanajashu. Jangan ada perasaan benci di kalangan kamu. Wala tabaghadu. Jangan saling marah di antara kamu. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangkan di kalangan kamu. Belakang ni kita sebut wala tadabaru. Dalam bahasa tuan-tuan di sini, jangan boikot, memboikot di antara kamu. Jangan, kata Nabi, 4 benda ni la, jangan buat. Tuan-tuan terlibat saja dengan 4 benda ni, hati tuan-tuan mula jadi sakit. Hati jadi tak tenang, hidup jadi tak seronok walaupun dilimpahi kemewahan. Walaupun hidup dalam keadaan mewah, seronok. Tapi dalam hati tak seronok. Bila hati tak seronok, dia akan jauh daripada syukur. Bila hati tak seronok, dia jauh daripada mencukupi apa yang dia ada. Bila hati dah tak redha tuan-tuan, dia akan jadi benci pada orang. Last sekali dia benci pada Allah. Dan last sekali dia menyusahkan diri dia. Pasal apa? Pasal dia tak redha dengan Allah. Dia tengok hidung dia, dia tak redha. Siapa kembang macam jambu ni pasal apa? Dia tengok orang Korea ni hidung, Masya Allah, Pak Jungsu, Mosadok. Hui, hidung semua mancung-mancung ni. Dia pergi buat hidung. Buat hidung, silap pula doktor tu pula. Dah herok ke tepi pula dah. Sampai ke sudah herok. Ada yang tak puas hati tuan-tuan. Dia tak puas hati dengan mata dia. Sebab mata dia tak ada lapisan. Mata dia macam mata Korea tu. Dia buat lapisan palsu di sini. Ada yang tak puas hati tuan-tuan. Dengan sifat laki-laki yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia mula makan pil hormon. Segala bulu, relai, luruh bulu dah. Yang rata jadi timbul, benjoy dah. Dia seronok. Last sekali dia kata, aku tak suka dengan jantan. Aku nak jadi perempuan. Jadi perempuan dia. Dia tak seronok. Bila dia hidup macam tu, dia tak seronok. Bila dia jadi perempuan pun, dia tak seronok, tuan-tuan. Hidup dalam keadaan gelisah. Kena 4 tahun. Jadi perempuan, konon-kononnya nak jadi laki-laki balik. Mana nak cari spare part? Nak cari spare part tak mana? Hang potong buang lah. Kalau kita ni tuan-tuan, sakit mata, ada doktor boleh ganti mata lain. Dia ada derma organ masuk mata baru. Ada satu di Singapura, satu doktor pakar mata, dia boleh buat. Tuan-tuan yang mana ada masalah mata, pergi ke Singapura, jumpa Dr. Ismadi. Dia boleh, insya-Allah. Amai dah kawan saya. Waduh, nama Kasim juga dia. Celik dah mata dia. Nama dia Kasim Selamat. Anda faham? Tak faham dah. Kalau buah pinggang, kita boleh pergi China, boleh pergi India, dapat buah pinggang baru. Jantung. Masya Allah, hari ni ada orang derma jantung. Tak gaduh tuan-tuan. Senaraikan nama saya. Saya daftar diri saya untuk jadi penerima organ. Jantung saya tak elok. Tunggulah sampai mati pula nak derma organ. Tapi kalau tuan-tuan dah potong hak tu, siapa nak derma? Siapa nak derma tuan-tuan? Kita dah potong kita punya, pergi minta agak Tok Imam. Tok Imam derma agak saya. Tok Imam kata aku pun nak pakai, pergi kamu pula. Ni anda faham tak faham tak? Jadi hidup dalam keadaan gelisah. Sebab itu saya menganjurkan kepada tuan-tuan, don't be sad. La tahzan. Enjoy your life. Maka tuan-tuan akan rasa hidup. Enjoy your life ni bukan maknanya pergi stadium. Tuan-tuan ingat pergi stadium tu enjoy ke? Tak, bergaduh. Pasal dapat 2 kad merah. Dia hambat referee tu. Tak enjoy juga. Saya pergi stadium tak. Tiap malam minggu saya tengok bola tak. Tak enjoy. Dengan jurulatih pun kena kad merah. Nak enjoy apa? Kena belasah pula 7-0. Lagi tak enjoy apa? Minta maaf lah tuan-tuan ni. Mana geng ni. Mereka kata ramai masuk gua lah. 7-0 dia belasah. Mereka ni besar apa? Nak enjoy apa tuan-tuan? Tak ada apa enjoy lah. Enjoy itu maksudnya ialah layan kehidupan anda. Tuan-tuan di sini sebagai apa? Saya sebagai ustaz. Saya layan. Saya penceramah. Saya layan kerja saya. Tak usah dengki dengan orang. Saya enjoy. Tak ada letih, tak ada apa. Malah dia jadi ubat kepada kita. Terapi kepada kita.
2016, 3 stent masuk dalam jantung saya. Doktor kata 6 bulan rehat. Ustaz Kazim, 6 bulan jangan buat kerja apa. Jalan sikit-sikit sudah. Oi, masa tu tuan-tuan, juru gambar, reporter semua datang ke rumah. Saya berjalan kaki pun, wartawan tunggu. Dekat taman permainan tu. Oh, sudah pok-pok ni. Nak masuk berita dia tu. Jalan kaki, oh glamour tak ni. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak glamour, minta sikit jantung. Masuk dalam surat khabar, masuk dalam berita. Ustaz Kazim telah pun belajar untuk berjalan perlahan-lahan. Sebulan saya keluar wad, saya ceramah di Terengganu. Keluar muka depan surat khabar. Ustaz Kazim mula ceramah di Kuala Terengganu. Doktor telefon, Ustaz, kan saya kata 6 bulan, sekarang baru sebulan. Kenapa Ustaz pergi ceramah? Jauh pula tu Ustaz. Saya kata, doktor bagi ubat untuk sembuh. Saya makanlah. Tapi ada ubat lain selain daripada ubat. Apa dia? Terapi, saya kata. Ubat untuk sakit saya ialah mikrofon. Bila saya dapat mikrofon, saya sihat, doktor. Ada orang tak faham. Ustaz, macam mikrofon tu Ustaz rebus dulu ke? Rebus satu periuk, tinggal segelas, tuan-tuan minum. Bodoh betul, Ustaz. Orang kata terapi, yang faham nak terapi. Buat sesuatu benda yang menyeronokkan kita. Maka tuan-tuan akan jadi tenang hati tuan-tuan. Jadi bersih hati tuan-tuan. Cuba tanya Tok Imam. Kalau dia tak datang surau, apa dia rasa? Dia tak seronok. Dia tak seronok. Sebab apa? Sebab tempat dia, semayang dia, di surau, di masjid. Dia tak seronok kalau datang kuliah maghrib, ustaz tak ada. Allah Fras. Sebab ada orang dia tak suka untuk pergi dengar ceramah tambah bulan Ramadan. Dia kutip semua jadual waktu di kawasan Putrajaya. Presin berapa, semua dia kutip jadual ni. Dia buh pelekat kat rumah ni. Malam ni ustaz mana, malam ni ustaz apa, tazkirah apa, semua dia letak macam wallpaper. Isteri bangga, pagilah suami aku berubah lah. Rupanya dia cari mana surau yang malam tu free, dia pergi surau tu. La ilaha illallah. Dia bukan nak pergi dengar ceramah, dia cari surau hak kosong. Dia rasa aku tak tenang bila ada ceramah. Aku tak tenang, kata dia. Orang yang tak tenang dengan ibadat, maknanya dalam hati dia, fi qulubihim marad. Dia ada penyakit dalam hati dia. Maka tuan-tuan, saya nak ajak pada tuan-tuan, nombor 1, jangan bersedih. Jangan bersedih, relax tuan-tuan. Takkan langsung tak boleh sedih, Ustaz? Pak siapa kita tak boleh sedih, Ustaz? La tahzan. Apa yang Allah Ta'ala bagi, apa yang Allah Ta'ala tak bagi, itu yang terbaik untuk kita. Kelip mata kita ni pun Allah tentukan. Kalau gitu, kusrah pada Allah. Nama dia tawakal kepada Allah. Enjoy. Tapi sekarang ni banyak orang yang tak mau, dia tak mau. Dia sedih. Ustaz bayang tengok. Baik, saya cuba bayang. Saya nak kahwin lagi 2 hari. So, tunang saya lari, Ustaz. Saya dah tempah kad, saya dah tempah ke hotel, ballroom, semua saya tempah, Ustaz. Saya punya pakaian semua saya dah buat dah, Ustaz. Ustaz bayangkan berapa kos. Kalau dia dah lari, dia lari ke mana? Dia balik kampung dia, Ustaz. Kalau gitu, pergilah cari, apa masalahnya? Pergi cari dia, telefon dia, kata, kenapa dia lari? Masalahnya jauh. Di mana? Cameroon. Bukan Cameron Highland, tak. Cameroon. Afrika tu. 4 kali tukar kapal terbang baru sampai. Dia lari balik, Ustaz. Dia tinggal saya, Ustaz. Tak guna punya negro ni. Tak payahlah. Dah tak jadi jodoh. Besok kenduri buat. Kita buat kenduri arwah. Doa selamat. Kita buat kenduri sambut Ramadan. Boleh juga. Lagi satu, Kak, jangan sedih. Kak doa pada Allah, minta ganti yang lebih baik daripada dia. Dah, semalam dah buat. Ya Allah, gantikan negro lain pula. Oh, terus jenis apa ni, tuan-tuan? Nak kata apa? Kerana dia enjoy hal tu. Jangan kita yang doktor bawa-bawa dengan kesedihan tu, pasal apa? Yang kita duk bawa-bawa dengan benda yang menyedihkan kita tu, pasal apa? Bukankah Nabi Muhammad bila wafat, Abu Bakar sedih, sahabat sedih, yang ni sedih, yang Umar sedih, semua pakat nak menangis. Yang Sayyidina Umar ni buat keluar pedang ni. Siapa kata Rasulullah mati, aku bunuh lagi kot. Nampak? Bangun Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar.
Kalau kamu cinta pada Muhammad, Muhammad tak mati. Tapi kalau kamu cinta pada Allah, Allah tu hidup dan takkan mati-mati. Cintalah pada Allah lebih pada hak lain. Tenang hati semua sahabat. Masalah kita ni jadi sedih sangat pasal kita sayang pada makhluk melebihi Allah dan Rasul. Datang surau, kasut hilang. Abang pakai kasut apa? Bata. Hilang Ustaz, hilang. Tinggal bata dekat lantai ya Ustaz. Bata kasut hilang. Tak apa, pergi ganti lain. Berlambak lagi kat alam bandar tu banyak kasut pergi beli sana. Tak, saya cakap tuan-tuan, ini bukan sekali Ustaz, ini 2 kali dah kasut saya hilang. Ni cakap tuan-tuan, saya tak datang dah masjid Ustaz. Oh, dahsyat kasutnya Pak Ustaz. Kalau tak nak kasut hilang, jangan pakai kasut. Datang masjid, tak payah pakai kasut. Tak berdosa pun. Masuk dalam surau, masuk kaki, selesai masalah. Saat lagi habis mayang maghrib balik, tengok kasut orang lain, buat balik terus tuan-tuan. Jahat dia tuan. Itu nama dia pelaburan yang bijak. Yang penting aku tetap di sini, yang penting aku tetap datang di sini. Sebab saya apa? Ini rumah Allah. Aku tenang di sini, aku seronok di sini. Bukankah engkau dulu jawatan kuasa surau? Ya. Sekarang kenapa engkau dah tak jadi jawatan kuasa surau? Dah expired dah. Dia 2 tahun kan? 2 tahun. So tak dapat lah. Tu yang malam ni aku tak pakai baju biru. Kan? Pakai baju hijau macam ni. Aku tak pakai. Atau apa perasaan? Tak ada apa lah. Dia orang buat kerja lah. Aku datang semayang. Tak ada masalah. Bagus. Berapa ramai yang frust. Dengar cerita kau dah tak dilantik jadi imam kan? Itulah. 5 tahun aku imam. Senang-senang jadi orang buang. Habis tu kau je mana? Aku sembahyang kat rumah sekarang. Oh. Boleh ya? Boleh. Saya Jumaat pun di rumah. Oh, dahsyat. Rasa tenang semua Jumaat di rumah. Eloklah. Makmum isteri dia. Tukang qomat pun isteri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jenis ni tuan-tuan, dia tak tenang. Dia lalu di depan surau, dia tengok ramai orang, dia susah hati. Bila dia tengok sembahyang tak ada orang, bila dia tengok kuliah tak ada orang, dia seronok. Padat muka. Gatai buangku sangat. Padat muka. Tapi bila tengok ramai bersesak, celaka bopok ni. Inilah dia orang yang susah hati dia. Pasal apa dia susah hati? Pasal dia tahasadu. Dia dengki dengan orang lain. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, jom nombor 1, kita bersihkan hati kita. Jangan dengki-mendengki di antara satu sama lain. Saya sebagai penceramah, saya tak boleh dengki sesama penceramah. Ceramah saya 5 orang. Ceramah orang lain 5,000. Oh, dengki. Mana malam ni tak ramai orang ke mana? Malam ni. Oh, malam ni ada ceramah perdana Datuk dekat sana. Siapa ceramah tu? Ustaz tu. Ustaz tu tak ke Mesir. Anak ni. Oh, sudah. 7 tahun di Mesir. Anak buat master lagi tau. Dia apa ada? Anak ni. Ini keroncong tu anak ni. Yang dia orang pergi itu mengaji, yang dia orang pergi itu belajar, alhamdulillah. Dia orang bukan pergi tengok ping, lantak je lantak. Walaupun 5 orang je dengar ceramah, dia tetap ceramah macam 5,000 orang. Bagus ustaz ni. Walaupun yang 5 orang tu 3 pekak, 2 kencing tak lawan tuan. Yang kencing tak lawan tu sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap masuk, sekejap keluar. Yang 3 orang pekak dengar. Dia orang dia dengar ke tidak aku cakap ni? Dia tetap mengajar macam 5,000. Pasal apa? Dia tidak ada hasad. Masalah kita hari ini tuan-tuan, hasad banyak. Dan lebih malang lagi, hasad dengan benda-benda baik. Hasad pada azan subuh. Saya duduk dekat Petronas tadi tuan-tuan, tak tahu nak jawab azan mana satu. Yang sini azan, di sini azan, mana satu azan. Aku nak jawab ni. Surau tuan-tuan, azan masjid kata azan. Surau juga. Atas bukit itu pun azan juga. Itu tuan-tuan dekat-dekat baru 2. Saya di Manjui, masjid berpuluh buah, berbelah buah. Surau berpuluh. Kalau subuh tu tuan-tuan, kalau tak bangun sajalah. Memang kencing di setan telinga ni. Tak larat nak jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyaknya tuan-tuan. Lala tak sembahyang subuh, tidur balik ke pening kepala. Dia marah, memekak kata dia. Orang yang bersih hati dia, alhamdulillah. Aku dapat azan, aku dapat bangun subuh, aku dapat pergi sembahyang, aku dapat dengar ceramah. Alhamdulillah ya Allah, aku duduk di Malaysia ni ya Allah. Azan pun tak larat nak jawab.
Saya pergi ceramah satu negara, tuan-tuan, azan tak dibenarkan guna mikrofon speaker, tak boleh. Tak ada. Tak. Saya tunggu masuk sembahyang asar, dah masuk ni. Saya tengok mana tu Bilal ni. Rupanya dia naik ke atas sutuh tu, dia naik atas beranda, atas bumbung, dia bang atas beranda. Tu yang dia boleh buat. Dia tak boleh guna mic ni. Saya pun dengar sayuk dia di atas ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Pakistan. Allahu Akbar. Entah lah 3 orang saya. Allahu Akbar. Yang kita ni speaker ni, Allah. Tok Bilal tak payah Mekah. Dengan suara boleh di-remote tinggikan, direndahkan. Oh, Bilal senang ni tuan-tuan. Syukur pada Allah ada syiar. Ada syiar. Sampai kita ni nak puasa pun, syiar buka puasa tu. Yang ni azan, yang ni azan. Sampai tersilap sia azan di radio di Sabah tahun lepas. Dia sia 5 ke 7 minit awal. Radio siakan azan awal. Allahu Akbar, Allah. Buka puasa pokok tu. Allah malakas suntut. Isteri dia kata, abang, awal pula hari ni makan. Jangan banyak soal. La tas'al an asya, la tas'alun an asya. Makan tuan. Rupa minta maaf. Tersilap sia tuan. Masya Allah. Ni, kita bersyukur kepada Allah. Jangan dengki. Saya tak boleh dengki sama-sama penceramah. Tak boleh. Okey, tuan-tuan yang meniaga, jangan dengki sama-sama meniaga. Tengok kedai orang lain berbaris panjang. Kedai kita pula tak ada siapa queue. Allah. Apa masalah ni? Ini kena jumpa bomoh ni, santau kedai dia. Jangan. Kenapa orang suka kedai dia? Sebab kedai dia masakan dia sedap. Masakan awak tak sedap. Kenapa orang suka kedai dia? Sebab bersih. Kedai awak tu pula tak bersih. Kenapa orang suka kedai dia? Kedai dia tu rajin sedekah. Beli nasi lemak satu, hadiah satu. Memang ramai lah orang datang. Pasal apa orang suka kedai dia? Pasal kuah laksa dia pekat. Kuah laksa kamu cair. Kalau gitu perbaiki. Perbaiki buat yang terbaik. Bukan buat kempen. Saya ni meniaga laksa, saya tahulah ikan sekarang mahal. Mana boleh buat laksa kuah pekat-pekat. Saya tahulah itu mesti campur tisu tu. Nampak jahat ni mulut ni. Bukan kata ikan je mahal. Telur pun mahal. Tambah sekarang telur India. Lagi mahal. Pelik pula telur India ni warna putih tuan-tuan. No? Kita menung. Tak balik. Biar betul ni. Mana datang putih-putih pula ni. Jadi tuan-tuan, kita buat kempen. Laksa dia pekat sebab ada tisu. Laksa dia pekat sebab campur dengan tisu. Laksa dia kuah pekat sebab campur blend dengan tisu. Lama-lama lingkup kedai dia. Dan orang datang jumpa kita. Kedai dia dah tak ada dah. Memanglah tisu, siapa nak makan? Adakah Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada awak? Belum tentu lagi. Awak dengki dengan dia. Kita pula pergi tanya pada makcik sebelah. Dulu gerai makcik laksanya penuh orang. Kenapa sekarang berkurang makcik? Orang buat tisu pada makcik. Dia orang cakap makcik buat laksa campur dengan tisu. Makcik tak pernah buat. Dia orang tak tahulah rezeki. Dengki. Oh makcik tak campur tisu. Makcik campur paper. Wah, sudah. Tisu dengan paper kan dekat makcik. Tuan-tuan yang saya hormati. Dia punya rezeki. Kita jaga rezeki kita. Macam mana kita nak tambahkan rezeki? Yang ni yang kita kena buat. Nak tambahkan rezeki, kita kena ingat rezeki datang daripada Allah. Kalau begitu, kena tackle Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nabi sebut dalam hadis. Kata Allah apa? Ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu sedekahkan pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan ganti apa yang kamu sedekahkan. Allah kata, apa yang kamu belajarkan pada jalan Allah, aku jamin akan ganti balik apa yang kamu sedekahkan. Ni, malam ni kalau ada kutipan derma ke tabung ke untuk Ramadan, ihya Ramadan, bagilah. Kalau kita yakin, kita kalau baca Quran tak sebut sedekah, tak sah. Dan kalau orang tu baca sedekah, kita tahulah tu nak biar. Dia ada ayat tu. Dia ada ayat nak turun. Sadaqallahul azim. Habis lah. Satu lagi barakallah. Itu pun nak habis tak? Jumaat.
khutbah Jumaat. Barakallahu li wa lakum bil Quran. Habis dah. Jom kita masuk dalam masjid. Sebelum barakallah tu duduk dalam kereta. Sebelum barakallah tu imam baca duduk makan pisang. Barakallah je buang pisang tu. Dah nak habis dah khutbah, jom masuk. Ada yang langsung daripada awal tuan-tuan ambil pisang tapi tak makan. Saya cakap terang-terang Ustaz, saya makan pisang ni lepas habis Jumaat. Sebelum tu saya takut lagi tengah-tengah semayang terasa pula pisang batal pula. Saya simpan dalam poket. Ada hak makan dulu, dia duduk atas tangga ngap. Habis semayang habis dua biji pisang dia semayang Jumaat. Tengah-tengah duduk semayang, bismillahirrahmanirrahim. Pisang tadi ni dia telan lagi tuan-tuan. Dahsyat tu. Ada yang sabar. Dia bubuh 2 biji pisang dalam poket baju Melayu. Tu yang waktu sujud golek. Duduk Rabbi Ghafirli, Allah jatuh pula dah. Naya. Orang sebelah tengok, hai, pisang. Bila dia sujud kali kedua, tuan-tuan dia ambil tangan dia pelan-pelan dia bangun rakaat kedua. Orang sebelah kata, oh, tak ada lah. Dia tengok apa. Masalah pisang tak habis-habis entah ni. Pun kita dengki dengan orang pisang. Allah. Pasal apa tuan-tuan duduk berdengki lagi? Pisang. Apa? Aku rasa 3 tahun dah. 3 tahun surau ni Ustaz. Masuk 3 tahun. 3 tahun asal Jumaat pisang je. Tapi makan tak? Kenapa dengki pada orang yang bagi pisang? Kurang-kurangnya, buah pisang tu, buah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Sekurang-kurangnya, dia bawa buah pisang yang boleh dimakan. Hang bawa pisang, tapi tak boleh makan. Awak tahu apa? Nak faham? Tak faham, tak. Tunggu lato-lato je. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah kadang-kadang kita ni jadi dengki tuan. Sadaqallah tu maknanya maha benarlah Allah yang maha agung. Bila Allah Ta'ala kata, siapa yang infak, aku akan ganti balik. Tapi orang yang percaya dengan ayat tu. Tapi dia baca sadaqallah. Tapi dia tak pernah pun. Tak pernah. Dah 4 kali dah puasa di surau kita. Tak pernah dia ambil iftar. Tak pernah dia ambil iftar. Jumpa bendahari saya nak 1 malam iftar. Nama saya. Contoh. Tanya bendahari berapa ribu 1 malam. Catering ambil berapa ribu? 4,000. Tak jadi tuan-tuan. Ingat Pak Atul? Oh, salah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nak rasa tenang, tuan-tuan bagi makan orang. Bila tuan-tuan sedekah pada orang, tuan-tuan tidur lena tuan-tuan. Orang tanya pada saya, Ustaz, apa rahsia untuk kaya? Jawapan dia ialah sedekah. 400 orang buka puasa tuan-tuan di surau kita ni. Duk makan pasang kemah. 400 orang buka puasa. 400 pahala orang berpuasa dekat kita. Dapat. Dan akak-akak dan abang-abang, makanlah jamuan iftar tu. Jangan buat kempen tak makan pula. Jangan makan. Kenapa? Kalau kita makan dia punya, pahala kita dapat ke dia tau. Free je dapat. Akak tak makan, akak bawa ke rumah pada rumah, kata dia. Ini pun bengong juga. Pahala akak tak berkurang. Pahala abang tak ada celah pun. Tapi orang yang sedekah tu dapat sebanyak mana yang datang makan. Makanan yang dia iftarkan. Tu, dia duduk dalam kereta, tengok kita buka puasa. 7.35, ramai duduk makan nasi. Dia kata kat isteri dia dalam kereta. Ya, sebab tu abang tak puasa hari ni. Menengok tu, 400 orang tu. Itu banyak dah pahala abang. Kamu marah-marah abang tak puasa. Nampak tak tu? Oh, nampak tak? Yang itu betul kena kata. Aku siku orang tu ni kan. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kedua, kalau tuan-tuan nak jadi kaya, tuan-tuan kena banyak kawan. Bila tuan-tuan ramai kawan, maka tuan-tuan boleh jadi kaya. Kawan bahasa kita. Kalau ramai kawan, kawan. Bahasa orang putih, friends. Di mana ada perkataan friends? Dalam laman sosial. Di mana ada perkataan followers? Dalam laman sosial, tuan-tuan. Sebab surau kena ada ramai friends. Kadang-kadang Facebook surau sendu. Buat live, 3 orang je tengok. Sian tuan-tuan 30 orang je. Orang tak share
Orang tak tolong dia. Tuan-tuan, biar surau kita followers dia 1 juta. Friends dia 1 juta. Kalaulah bagi seorang RM1, selesai masalah. Tuan-tuan buat apa pun orang akan seronok tengok. Sebab tu nak jadi kaya, tuan-tuan kena cari jalan. Tapi bukannya buat jalan bodoh supaya orang terkenal di media sosial. Tidak, buat jalan yang baik. Tuan-tuan yang saya muliakan, lepas ni tolong jangan dengki dengan orang. Tengok isteri dia cantik, macam mana dia boleh dapat? Pelik. Laki dia tak cantik sangat pun. Macam mana dapat suami dia kaya ni? Aduh. Laki tak handsome, isteri pula handsome. Oh, Muslimah lah lagi benda tu. Jangan dengki, itu jodoh dia. Kita duk tengok orang lain dapat kereta besar-besar. Kereta aku ni Allah kan saya. Tak apa. Kita marah orang lain. Tak payah dengki, itu rezeki dia. Yang aku target sekarang ialah aku nak bahagia di akhirat, cukup. Dengki-dengki mencukur agama kita. Pahala habis. Nombor 2, wala tanajashu.